Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Apa khabar kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz? Saya doakan yang ada urusan seperti biasa dipermudahkan, yang ada hajat ditunaikan, yang ada masalah mudah-mudahan dikurniakan jalan penyelesaian. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi yang barakah ini kita nak menyambung perbincangan kita berkenaan topik munakahat, iaitu siapakah yang lebih berhak. Ini antara topik yang panas sebenarnya, yang realitinya pada hari ini ramai orang bergaduh disebabkan perkara tersebut. Oleh itu, pada pagi ini kita jemput khas seorang panel yang akan bersama dengan kita untuk membicarakan isu ini dengan lebih terperinci, iaitu Al-Fadhil Ustaz Mat Ghazali Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sehat-sehat. Lama kita tak bergandingan Ustaz ya? Ya, betul. Sebab orang kata Ustaz Mat Ghazi kalau bergandingan dengan Dayang Hakim meletup. Wallahu alam meletup macam mana? Nanti kan. InsyaAllah pada pagi ini kita nak bicarakan seperti yang telah diwawarkan tadi, munakahat siapa yang berhak. Jadi kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak yang ada sebarang persoalan. Yang pertama, macam mana dai nak bertanya? Yang pertama macam biasa, boleh buat panggilan 1800 881677. Begini di bawah ni Cik tengok. Yang kedua ialah boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Tanyalah Ustaz TV3, bukan TV9. Tu yang mencari daripada tahun lepas. Tak jumpa. Mana pula Facebook Tanyalah Ustaz ni. Okey? Dan tinggalkan komen ataupun soalan tuan-tuan dan puan-puan di ruangan komen. Ni Ustaz nak tanya sikit, makcik tak faham apakah maksud hadanah, contoh, supaya dapat kita ajukan kepada panel kita. Baiklah, tanpa buang masa, yang pertama Ustaz, mungkin ramai yang keliru lagi. Siapa yang berhak ni nak cerita tentang apa? Mungkin Ustaz boleh bukakan sedikit. Baik. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Da'i Hakim, kepada tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Apapun, pertama-tamanya kita syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi diberikan usia, masih lagi diberikan umur dan masih lagi diberikan rezeki sebesar-besar nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kita berilmu beramal tanpa ilmu amalan kita akan tertolak. Dan itulah namanya Islam, dinun ilmiyun wa amaliyun. Islam adalah agama yang didasari oleh ilmu dan amalan. Jadi ini satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita yang masih hidup ni kita masih boleh mencari ilmu, belajar. Tak tahu kita boleh bertanya, daripada bertanya dengan bertanya tadi tu boleh datang ilmu kita boleh baiki amalan kita, kefahaman kita sebab ini penting dan pada pagi ini alhamdulillah kita syukur banyak-banyak diberi peluang untuk kita berbincang satu perkara yang biasalah kadang bendanya tak ada apa-apa, tapi sebab bila kita tak faham dia jadi isu besar lah. Betul, antara suami isteri, kadang suami isteri okey tak jadi masalah datang pula orang ketiga macam contoh pak mertua ke mak mertua ke jadi ini antara isu-isu yang timbul. Justru itu dalam Islam ni dia ada macam-macam bab yang dibincangkan, bab taharahnya, bab ibadahnya, bab muamalatnya, jual beli ke berurusan. Dan hari ini kita cerita bab munakahat, tapi bukan bab kahwin. Itu dia bukan bab nuntut nafkah ke apa ke, tapi yang bab yang kita nak cerita ni bab hadanah. Hadanah ni bermakna cerita tentang penjagaan anak Jadi bila cerita bab hadanah, penjagaan anak, dan fokus kita lebih utama ialah kepada kebajikan anak itu sendiri jadi sebab tu kalau bergaduhlah ibunya dengan ayahnya, dengan siapa-siapa dan sebagainya, kadang mahkamah terpaksa buat satu keputusan demi kebaikan dan kepentingan si anak itu sendiri. Justru itu kalau kita lihat dalam Quran, Allah sebut wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Surah Ar-Rum ini cerita tentang apa dia, Allah ni jadikan kita, Allah ciptakan kita dan bila mana Allah jadikan kita, Allah ciptakan kita, di situ sendiri kita dah kenal lah, kita dah tahu dah Allah ni maha berkuasa. Betul. Allah berkuasa nak ciptakan makhluk dia ni siapa-siapa, nak jadi lembu ke, kambing ke, nak jadi manusia ke, nak jadi hakim ke, nak jadi Muhammad Ghazali ke, ini semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila manusia ni ada lelaki ada perempuan, Allah jadikan hidup kita ni berpasang-pasangan, dan pasangan tu juga daripada golongan yang sama. Jadi manusia kahwin dengan manusia. Litaskunu ilaiha, untuk dapatkan kebahagiaan, kedamaian, sebab ialah
manusia kalau kahwin dengan lembu kan, haiwan dah jadi masalah dah. Betul. Sebab jenisnya tak sama. Betul. Tapi ada orang juga nak mencari jalan tu, kita pun tak faham nak macam mana kan. Jadi sedangkan Allah yang ciptakan kita, Allah tahu yang terbaik untuk kita, yang sesuai untuk kita macam mana. Jadi Allah jadikan kita ni hidup berpasangan-pasangan, dan pasangan tu daripada manusia itu sendiri. Untuk apa? Untuk dapatkan tadilah kan, kefahaman, kebahagiaan. Jadi sebab antara salah satu rukun untuk kita bina rumah tangga, bukan rumah tangga saja dah. Ini 3T ni dia bukan tempe, tahu, toge tu dia. Bukan tu kan. 3T ni kalau kita nak buat apa, kita nak bina rumah ke, kita nak bina syarikat ke, kita nak bina negara ke, ini merupakan rukun utama dia. T itu yang pertama, ta'aruf kan. Jadi bermakna betul lah sebelum kita berkahwin, sebelum kita bernikah kan kadang dah jumpa dulu, dah kenal orang mana, orang Jawa ke, orang Melayu ke, Cina ke, India ke, kampungnya kat mana, asal usulnya kat mana. Jadi itu sebenarnya proses untuk kita ta'aruf, kita kenal mengenali mak ayahnya macam mana, keluarganya macam mana, latar belakang pendidikannya macam mana. Ini penting. Sebab bila proses pertama ni yang namanya ta'aruf kita tak lepas, nanti nak pergi proses kedua, kita pun sangkut juga, namanya tafahum. Kita tak boleh nak memahami. Yalah, Jawa, Melayu. Jadi bila kita dah tahu isu dia, oh ini Jawa, yang ni Melayu, yang ni Banjar, yang ni apa. Jadi kat situ, bila kita dah kenal, kita akan faham. Ada mungkin istilah-istilah, bahasa-bahasa ataupun dialek-dialek tertentu, jangan suka-suka ngada-ngada nak sebut. Betul. Nanti dah silap, kena baling kau contoh kan. Jadi bila kita kenal, kita faham. Bila kita dah faham, maka datang yang ketiga, tasamuh. Datanglah tadi. Mana akan ada tolak ansurnya, budi bicaranya kan. Okey, isteri kerjanya apa, bidangnya apa, suami pula macam mana ceritanya kan. Sebab apa? Sebab memang antara tujuan Allah ciptakan manusia ni hidup berpasang-pasangan untuk dapatkan kebahagiaan, kedamaian, ketenteraman. Jadi apa guna kalau kita hidup berpasang-pasangan tak bahagia, tak damai kan. Jadi sebab itu bila nak datangkan yang namanya kebahagiaan, kedamaian tu, asalnya kita berdua. Itu bila dah bersama, datanglah yang ketiga, anak, contoh baby tadi kan. Baby tu laki ke perempuan ke, tapi kadang macam itulah. Yang apa, suami nak sangat anak perempuan, kadang jadi isu juga. Yang isteri pula nak sangat anak laki, kadang di situ pun jadi isu. Walhal sebenarnya Allah datangkan anak tadi itu sebenarnya untuk apa? Untuk jadilah cetuskan rahmat, ukhuwahnya, mahabbahnya. Tapi kadang manusia ni masih duk fikir diri dia. Aku nak anak laki, aku nak anak perempuan. Walhal ada berapa ramai orang lama berkahwin, Allah tak bagi anak. Betul. Dah dia teringin sangat anak. Kita baru je kahwin, alhamdulillah genap setahun macam tu, dah dapat anak pertama. So ini rezeki besar. And walaupun kita mengimpikan, ialah cadangnya kita nak satu laki, satu perempuan, kita nak sulam bunga ke, bunga pun tak sempat nak sulam kan, contoh kan. Jadi tak apalah, sebab itu antara ketentuan. Sebab yang namanya anak tu, yang namanya zuriat tu bukan hak kita, bukan kuasa kita, itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tu antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, betul kamu yang kahwin, tapi siapa yang datangkan anak? Betul. Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi bila mana kita boleh melihat yang namanya rumah tangga itu, pasangan suami isteri, ibu ayah, bila dah ada anak, laki ke perempuan ke, satu ke dua ke, anak kembar ke, anak macam mana ke. So ini semua yang namanya keluarga tadi tu, suami isteri ataupun ibu ayah anak, Allah jadikan satu keluarga ni untuk apa sebenarnya? Hidup berpasang-pasangan sesama mereka, saling faham, memahami, saling mengenal, saling tolak ansur. Untuk apa sebenarnya? Ini adalah rukun untuk kita cetuskan apa, rahmat, kasih sayang, kan, kemesraan dalam rumah tangga tersebut. Tapi kadang begitulah kan, kadang siapa pun tak terfikir ataupun dia pun tak nampak, Allah datangkan ujian kan, ujian penceraian ke, ujian tak sefahaman ke kan. Jadi sebab itu dalam bila berlaku keadaan tadi tu, jangan lupa yang ketiga ni, anak tadi tu macam mana cerita dia. Lebih-lebih lagi kalau anak tadi tu di bawah umur kan, di bawah umur mumayyiz kan. Jadi dalam perbahasan hadanah ni pun dia tak boleh lari daripada mumayyiz juga. Jadi jangan ingat kita ni kena beringat tentang anak ni. Contoh macam anak sekarang ni dah besar-besar 20 tahun jadi 20 tahun 15 tahun itu dah keluar daripada hak hadanah sebenarnya. Jadi hadanah tu walaupun memang itu namanya anak, tetap kena jaga juga. Betul. Tapi keutamaan tadi tu tak seperti mana
di bawah umur mumayyiz tadi tu kan, 7 tahun ataupun 9 tahun ataupun 11 tahun. Jadi insya-Allah kita akan bincang panjang. Jadi sebab itu tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, ini antara salah satu ilmu dalam kita membina rumah tangga tu. Persoalan hadanah ni jangan kita abaikan, sebab kalau kita abaikan dia akan jadi isu besar nanti. Baik, jadi pada pagi ini kita nak bicarakan tentang hadanah. Sebab betul ya, bukan hadari. Hadari itu kawan saya. Ini hadanah, iaitu hak penjagaan anak. Baiklah, kita nak meraihkan soalan yang pertama pagi ini daripada sahabat kita, Casey. Tu dia. Baik, bukan KLCC Ustaz Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, juga semua kru TV3 dan TV9, juga semua sahabat tanya Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, siapakah lebih layak untuk menjaga dari keluarga sebelah ibu atau dari keluarga ayah? Dan andainya keluarga sebelah ayah lebih kaya, namun anak-anak tidak mahu untuk dijaga oleh keluarga sebelah ayah, apakah boleh kita bawa kes ini ke mahkamah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Jadi Ustaz, kalau boleh saya simpulkan soalan Casey ini, susunan penjagaan anak Ustaz. Kalau contohlah ibu dan ayahnya tidak mahu menjaga. Silakan Ustaz. Dia pertama-tamanya kita lihat, dia bukan isu bercerai ataupun isu kematian baru kita nak gaduh pasal hadanah ni. Sebenarnya sementara mak ayah itu hidup lagi pun, hadanah ni pun nak kena beringat juga. Jadi sebab itu kalau kita lihat, selagi anak tu di bawah umur mumayyiz 7 tahun, 9 tahun ataupun 11 tahun, jadi memang selaku ibu ayah kena menjaga anak tadi tu. Keutamaannya kepada si ibu lah. Sebab ceritanya ibu tu yang melahirkan, ibu tu yang mengandungkan kan. Jadi walaupun yang laki kata itu darah daging aku juga, tapi kalau di perbahasan tentang hak penjagaan anak ni, sementara mak ayah hidup, dia keutamaannya lah kepada si ibu itu sendiri kan, si mak tadi kan. Jadi bila berlaku penceraian, bila berlaku kematian, maka hak pertama penjagaan anak tu masih terikat kepada si ibu. Jadi kalau bercerai, suami isteri itu bercerai, ada anak di bawah umur mumayyiz 7 tahun ke 9 tahun ataupun 11 tahun, jadi penjagaan anak tu masih tertakluk kepada si ibu kan. Tapi kena tengok jugalah adakah ibu tadi tu layak ke tak layak. Sebab dia ada syarat-syarat dia juga. Contoh pertamanya, ibu tu Islam. Kalau anak tu Islam, kita cerita pasal Islam kan. Jadi kalau ibu tu Islam, maka itu kelayakan yang pertama kan. Anaknya Islam, so maknya ibu Islam, so dia layak jaga. Tapi yang kedua kena tengok lagi kan, adakah nama Islam tapi berakal ke tidak, waras ke tidak. Jadi kalau memang si ibu tadi tu ada masalah mental, itu dah gugur lah. Walaupun syarat pertama di Islam layak, tapi bila tengok syarat yang kedua dah tak layak dah. Ataupun pertama Islam, kedua berakal, ketiga kena tengok dia punya perangai dia, budi pekerti dia, saksiah dia. Yang ibu tadi tu adalah seorang ibu yang bagus ke, yang baik ke, akhlak dia ke macam mana, segi garang tu biasa. Semua yang nama ibu, ayah memang dia ada sikap, anak tak sekolah, anak tak ngaji, dia rotan contoh kan. Tapi dia punya perangai tu macam mana kan, auratnya ke, adakah si ibu tadi tu minta maaf cakap melacur ke kan, contoh, ataupun JRO ke macam mana ke. Walaupun memang betul dia melakukan benda tadi tu atas dasar mencari rezeki, nafkah nak bagi makan anak, tapi pada dasarnya agama dah bercanggah dengan agama. Itu kena tengok budi pekerti dia, saksiah dia. Yang keempat, kena tengok dia ni berkemampuan ke tidak. Masuk kemampuan tadi tu, kadang zaman sekarang berlaku perkahwinan, itu yang baru ni telah diputuskan, hak umur seseorang anak perempuan yang dibenarkan berkahwin ialah 18 tahun ke atas. Kadang berlaku paksaan 9 tahun kena kahwin, 10 tahun kena kahwin. Bayangkan macam mana tu. Bila dia lahir tu, dia sendiri berapa umur, 10 tahun, 11, katalah umur 11 tahun dah melahirkan anak kan. Macam mana? Boleh jaga ke tak boleh jaga kan? Jadi kalau dia tu sendiri tidak berkemampuan, sama ada dia tu terlalu muda ke, ataupun tak ada kemampuan dari segi kewangan, sebab nak menyara anak, makan minum apa semua. Jadi kat situ boleh gugur juga dia punya hak penjagaan tadi tu. Dan yang kelima, dia tu boleh tak menyediakan satu persekitaran yang baik, yang bagus untuk si anak tadi tu. Kalau kita orang Malaysia, tempatnya kat Malaysia lah, kampung ke macam mana ke, rumahnya macam mana ke, itu antara. Jadi memang pada dasarnya yang lebih berhak menjaga si anak tadi itu ialah si ibu. Tapi kalau hilang kelayakan dia, maka akan pergilah seterusnya kepada, contoh, ibu kepada ibu. Maknanya nenek budak ni lah, tapi sebelah mak dia. Katalah nenek tu pun
tak kata orang tak layak juga. Dia tengok dia punya segi rukun dia tu tak cukup syarat. Barulah pergi jatuh kepada bapa si budak tadi tu kan. Cuma bapa tadi tu kena tengok jugalah. Katalah cukup syarat semua, bapa tadi kaya, ada harta apa semua, anak tadi tu kena tengok. Kalau anak tu masih di umur mumayyiz, 7 tahun, 9 tahun ke 11 tahun, jadi pada dasarnya mahkamah yang akan buat keputusan. Tapi kalau budak tu dah mumayyiz, dia kata okey saya nak duduk dengan ayah. Boleh pilih tapi nak kena tengoklah mumayyiz tu macam mana. Kau bagi duit dia mumayyiz, suka macam tu kan. Contoh kan. Jadi kena tengok. Jadi kalau dah sampai umur mumayyiz, budak tu dah boleh buat keputusan, dia kata nak duduk dengan ayah, so mahkamah akan ikut keputusan si anak tadi tu. Tapi kalau belum sampai tahap mumayyiz, mahkamah yang akan putuskan. Jadi dalam situasi pertanyaan tadi tu, kalau itulah timbul, maknanya ibunya memang tak layak, neneknya pun tak layak, jatuh kepada yang ketiga si bapa tu kalau kita tengok rukunnya, syaratnya cukup, cuma macam tadi dia nakkan hak penjagaan anak, dia kena bawa ke mahkamah. Baik, jadi itulah antara turutan hak penjagaan kepada anak kita. Baiklah, kita nak berjedah seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini kita bicarakan berkaitan topik munakahat, iaitu siapa yang berhak, bersama dengan bintang ilmuwan kita Ustaz Mat Ghazali Ibrahim. Jadi kita nak terus meraihkan soalan seterusnya di Facebook oleh Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apabila tidak ada kata sepakat antara kedua pihak setelah bercerai, adakah ibu bapa pasangan bercerai boleh menentukan hak penjagaan anak-anak mereka? Atau jika penentu hak penjagaan adalah mahkamah, yang mana lebih diutamakan? Pilihan anak-anak atau pilihan mahkamah? Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Rahimah Saud atas soalan. Silakan Ustaz. Sebab itu kalau kita lihat dalam Quran pun cerita tentang apa-apa urusan dalam hidup kita ni, pertama-tamanya sebelum kita nak pergi ke mahkamah ke apa ke kan, wasyawirhum fil amr, bawa bincang lah. Benda boleh bincang. Kan? Nak gaduh nak gaduh kan. Jadi pada dasarnya bawa bincang dulu. Betul, kan? Berlaku jelah bila macam mana dulu sebelum kita nak berkahwin pun boleh bincang, bila dah berkahwin pun boleh bincang, and nak bincang anak berapa pun boleh bincang. Betul tak kan? Contoh kan nak sekolahkan anak pun kita boleh bincang. Jadi bila apa jadi ni kita bawa berbincang lah. Kan? Jadi sekadang tak perlu ke mahkamah pun, bukan semua isu tu kena pergi mahkamah kan. Jadi ke mahkamah ni kalau macam tadilah tak ada keputusan, tak ada kesudahan, ataupun kadang bekas suami dengan bekas isteri ni okey dah boleh bawa bincang, tiba-tiba mak mertua bising pula, pak mertua bising pula, sama ada belah suami ke belah isteri kan. Jadi sebab tu kadang bawa jugalah ke mahkamah untuk buat satu keputusan. Tapi sebenarnya sebelum nak pergi ke mahkamah ke apa ke, yang bekas suami dengan bekas isteri tadi tu sebenarnya boleh berbincang. Anak kita ni laki, anak kita ni perempuan, anak kita ni di bawah umur mumayyiz, kecil lagi 7 tahun, belum sekolah lagi pun, masih taska, masih tadika. So sekarang ni siapa yang nak menjaga ni kan? Jadi kalau memang kebiasaannya bila apa-apa pun bila berlaku penceraian, keutamaannya kepada si ibu tadi tu kan? Sebab ini pernah berlaku pun di zaman Nabi SAW. Jadi ada seorang isteri ni kan, masa tu dah ada anak dan diceraikan oleh si suami, dan anak suami tu nak ambil anak tu, nak jaga anak tadi tu lah, sebab anak tu masih di bawah umur. Jadi si isteri tadi tu, bekas isteri tu mengadu kepada Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, ini anak aku kan, kandungkan dia, aku lahirkan dia, aku susukan dia, aku riba dia kan, tapi aku telah diceraikan oleh suami aku, dan si suami ni dan dia nakkan anak ni untuk jaga. Nabi kata tak, engkau lebih berhak menjaga. Itu keutamaan, sehinggalah engkau nanti berkahwin. Bila masuk berkahwin tu maknanya itu salah satu kata orang boleh menyebabkan gugur dia punya hak penjagaan anak. Tapi tengoklah kalau suami barunya tu suami yang bagus, yang baik, yang tidak ada apa-apa ancaman kepada si anak tadi tu, alhamdulillah tak ada isu kan. Cumanya itu antara kata orang dia punya panduan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi bermakna bila berlaku penceraian kita boleh duduk bincang dulu.
Dan katalah memang minggu pertama kamu jaga, minggu kedua saya jaga, bulan pertama kamu jaga, bulan kedua saya jaga, Isnin sampai Selasa, Khamis saya kawak jaga, Jumaat sampai Sabtu saya jaga. Boleh tak jadi masalah? Benda ni boleh bawa berbincang. Ataupun tak apalah, kamu jagalah. Kamu jaga, kan? Sebab ini anak pun masih menyusu lagi, contoh, betul tak kan? Dan Alhamdulillah kamu pun memang tak ada masalah dengan anak. Cuma saya ni, dengan sibuknya, dengan apa, kamu jaga elok-elok, semua perbelanjaan saya bagi. Makan minum dia, susunya, pampersnya, apa semua nak sekolah sebagainya kan. Jadi benda ni boleh bawa berbincang. Kan? Jadi bila dah selesai dah, isu perbincangan tadi dah ada, kesepakatan tadi dah ada, kan? Nak jaga sampai bila lah apa semua. So maknanya bila berbincang ni, yang namanya ibu dan ayah ni ataupun bekas suami bekas isteri ni, dia kena tengok kebajikan si anak tadi itulah. Jangan dia bincang sebab bencinya kepada bekas suami, bencinya kepada bekas isteri. Jadi dia pun dengan sebab tadi tu pun nak menzalimi si anak, kan? Aku bukan nak anak sangat tapi dah engkau tak support, dia jadi macam-macam isu. Jadi janganlah kita tak sudah-sudah lagi benda tu. So kita kena selesaikan dan kita kena fikirkan tentang ni si anak ni macam mana cerita dia, kan. So kalau dah ada jalan putus dia, alhamdulillah, jalanlah. Kan, selagi tak ada masalah, jangan buat masalah. Jangan betul, cari masalah, betul tak kan? Betul. Jadi kalau semua perjalanan tu dah cantik, jadi suami pula dah berjanji, bekas suami pula dah berjanji akan beri duit sara hidup untuk anak saya, duit susunya, duit apa tu, katalah sebulan 300 ke, sebulan 400 ke, contohlah. Silalah, bila dah, walhal sebenarnya kalau pergi ke mahkamah, mungkin mahkamah akan putuskan satu jumlah yang mungkin lagi rendah pada tu. Jadi sebab bila bab nafkah tadi tu dah sepakat, jalan je lah, jangan jadi isu pula. Tiba-tiba nanti si bekas isteri pula dia kata mana cukup, zaman sekarang ni semua nak kena bayar. Walhal yang bayar macam-macam tu untuk urusan dia, bukan urusan anak pun. Anak makan apa pun, contoh kalau 2-3 tahun, betul tak kan, susu, pampers, itu je. Dia tak minta gadget lagi, contoh kan. Dia tak minta kena bayarkan dia punya wifi ke apa semua kan. Yang macam-macam tu kita. Jadi jangan dikeranakan perkara-perkara yang tambahan-tambahan tadi tu menjadikan apa yang kita dah putuskan bersama tu isu di kemudian hari. So akhirnya nanti bawa ke mahkamah, bila dah bagi mahkamah, jadi ketentuan-ketentuan hakim tu pun dia akan mengambil kira juga sebenarnya, kan. Jadi sebenarnya mahkamah pun bukan mudah-mudah nak buat keputusan. Dia buat satu keputusan, tengok budak tu tak serasi duduk dengan si ayah, masalah juga. Kan? Jadi banyak perkara sebenarnya. Jadi sebab itu yang namanya ibu ayah tadi tu lebih mengenali si anak. Cuma diuji dengan isu penceraian ke apa, ke rumah tangga dan sebagainya. So selesaikanlah demi kebaikan si anak tadi tu. Baik. Jadi cara yang pertama ialah duduk mengetih dulu, bincang dengan suami, bincang dengan isteri macam mana bang. Dan kemudian kalau tak jumpa jalan keluar, maka ke mahkamahlah kita. Baiklah, saya suka dengan soalan yang seterusnya dari Nur Asikin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Jika pasangan suami isteri bercerai dan ketika itu anak-anak mereka, lelaki atau perempuan, belum mencapai usia mumayyiz, siapakah yang paling layak untuk mendapat hak jagaan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Asikin atas soalan. Jadi pada dasarnya selagi mana budak tadi itu belum mumayyiz, contoh macam umur mumayyiz ni kalau anak lelaki 7 tahun dan umur anak perempuan 9 tahun, kan? Tetapi umur tadi tu walaupun lelaki kadang dah sampai 7 tahun, budak tu masih belum mumayyiz, dia boleh panjangkan sampai 9 tahun. Dan bila dah 9 kali itu belum mumayyiz juga, dia boleh panjangkan sampai 11 tahun. Baik. Katalah 11 tahun ni pun belum mumayyiz lagi, jadi mungkin sampai umur balik pula nanti. Kan? Jadi dalam situasi anak tu selagi belum mumayyiz, selagi itu hak penjagaan anak, dia bila berlaku penceraian, apa pun nombor satu mak tu dulu. Ibu dulu. Ibu dulu. Lebih berhak untuk menjaga si anak tadi tu. Jadi cuma bila 5 perkara tadi tu ataupun syarat-syarat menjadi penjaga tadi tu tak lengkap dekat dia, itu dia pergi kepada ibu. Makna nenek budak ni lah, tapi sebelah ibu, sebelah mak. Tu dia. Tengok pula nenek dah umur 70 tahun, sakit lutut, nak jaga cucu apa semua kan. Walaupun dia seorang yang bagus, yang baik, budiman ke apa semua, yalah bagus katalah segi perilaku dan sebagainya, harta pun tak jadi masalah, tapi dia tak boleh nak menjaga. Kan? Dia pun nak jaga diri dia mungkin dengan kerusi rodanya, dengan makan minum, dah satu bab. So pada dasarnya nenek tadi pun tak layak jugalah. So bila dah tak layak, mak tak layak, nenek sebelah mak tak layak, dia pergi kepada bapak dia.
Kan bapa tak layak pula kan, dengan masalah tak selesai lah apa ke semua, katalah terlibat dengan yalah benda yang tak baik pula, pusat serenti dan sebagainya, contohlah kan, ataupun tidak ada pekerjaan yang tetap, pendapatan yang tetap, gelandangan tak sudah-sudah. Jadi dia akan pergi kepada mak sebelah bapa pula. Baik. Dia ada turutan dia lah. Katalah mak sebelah bapa pula tak ada, dia akan pergi kepada adik-beradik seibu sebapa, belah mak. Lepas tu tak ada pula, dia bagi pula adik-beradik satu ibu satu bapa, belah bapa pula. Dia ada turutan-turutan dia lah kan. Jadi sebab tu bila dah turutan-turutan tadi tu tak ada kan, atau mahkamah kena buat satu keputusan kan, satu. Dan selagi mana anak tadi tu di bawah umur mumayyiz, selagi tu dia akan duduk dengan penjaga tadilah. Sama ada penjaga yang diputuskan oleh mahkamah ataupun penjagaan di segi turutan tadi tu. Mak tu layak jagalah sampai budak tu dah cukup umur, maknanya umur mumayyiz. Dan ketika itu budak tadi tu, anak tadi tu, dia boleh buat keputusan, saya nak duduk dengan ayah pula lah. Contoh kan. Jadi ketika itu bila dia dah mumayyiz, 7 tahun ke 9 tahun ke 11 tahun ke, jadi dia akan duduklah dengan penjaga yang baru. Itu antaranya kan. Tapi kalau budak tadi tu belum mumayyiz juga, ketika itu kalau kes tadi tu dibawa ke mahkamah, mahkamah akan buat keputusan lah. Siapa yang akan jadi penjaga untuk seterusnya ataupun jaga masa yang panjang pula untuk si anak tadi tu. Baik. Jadi antara ibu dan ayah yang paling utama boleh dijaga ialah di pihak ibu. Baiklah, kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanya Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali bersua dalam Tanya Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga panel kita Ustaz Mat Ghazali Ibrahim, membicarakan berkaitan munakahat, iaitu siapakah yang berhak. Dan kita nak terus meraihkan soalan, dan kali ini dari sahabat kita, Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanya Ustaz TV3, TV9. Waalaikumsalam. Jika terjadi penceraian di antara suami isteri dan anak-anaknya OKU, kepada siapakah anak-anak harus diberikan hak penjagaan seandainya masing-masing tidak mahu mengambil tanggungjawab dan terjadinya perbalahan di antara suami isteri ini? Yang kedua, siapakah yang lebih berhak ke atas anak-anak jika berlakunya penceraian suami yang berpoligami lebih dari satu? Terima kasih diucapkan. #biar tahu, jangan keliru. Ada 4 love Ustaz. 3 untuk Ustaz, 1 untuk saya. Boleh ya? Baik Ustaz, soalan pertama Ustaz, untuk penjagaan anak-anak OKU. Itulah dia, bila anak tu sihat, mungkin tak ada masalah. Betul. Semua sibuk nak jaga. Betul tak Ustaz? Berebut nak jaga. Betul. Mak nak jaga, bapak nak jaga, nenek nak jaga, atuk nak jaga, semua berebut. Makcik pun nak jaga. Sebab budak tu tembam, sihat, cantik, bagus, cerdik kan. Itu isu dia. So sekarang ni anak kena diuji dengan anak tak sihat. Bukan seorang pula tu, mungkin 2, mungkin 3 ya. Ini pun antara isu juga bila berlakulah dalam satu-satu keluarga tu anak tu tak sihat macam mana. Jadi suami isteri tu, mak ayah ni kena muhasabah jugalah. Sebab mungkin kadang asal-asal perkahwinan tu, dan kadang orang kita ni, minta maaf cakap lah, kadang suka macam-macam ubat ni. Ubat cantik, ubat apa semua tu kan. Jadi dia tak tahu yang ubat-ubat tadi tu mungkin ada efek pula untuk zuriat yang akan dilahirkan. So ini pun antara perkara yang nak kena renung dan muhasabah jugalah kan. Jadi kena diuji dengan anak tak sihat tadi, dah isu dah kan. Jadi pula isu penceraian kan. So kalau dah jadi macam mana pun, bawa berbincang elok-elok. Kita manusia, kita ada peraturan, kita ada undang-undang. Lebih-lebih lagi kita ni orang Islam, jadi sudah pasti ada jalan keluar dia. Jadi kalau itu cerita dia, anak tadi tu tak sihat, dia sama juga keutamaan kepada ibu juga. Jadi kecuali ibu tu walaupun dia cukup syarat tapi dia tak nak. Contoh kan, dia cukup syarat dia tak nak. Sebab apa? Dia ada kaitan dengan soalan yang kedua tadi tu. Suami ni berpoligami contoh kan. Jadi kalau itu cerita dia, walaupun si ibu tadi tu keutamaan dan dia pun cukup syarat dia nak menjaga semua, okey, tak ada masalah. Islam, berakal, peribadinya bagus, dah ada kemampuan, dia tak ada masalah pun. Memang dia orang Malaysia, nak duduk Malaysia, dia tak ada isu pun nak pindahkan anak tu ke overseas dan sebagainya supaya tak payah jumpa bapak, dia tak ada. Cuma dia kata dia tak nak.
dia tak nak menjaga si anak tadi tu. Ya, pada dasarnya memang macam itulah, kan? Sebab anak tadi tu binkan kepada siapa, bintikan kepada siapa. So yang di bin binti tu dia menjagalah, berhaklah menjaga. So mungkin atas sebab tadi tu dia kata awaklah jaga, saya tak nak jaga anak, kan? Awak boleh jaga bini ramai, takkan anak tak nak, contoh dah dia jadi isu pula kan. Dia ungkit dia ungkit lah semua kan. So ketika itu memang nak tak nak tanggungjawablah si ayah untuk menjaga anak dia. Betul. Kan? Walaupun OKU ke, walaupun tak OKU ke, ada kena jaga. Kan? Tapi bila jadi pula perbalahan, ayahnya tak bertanggungjawab lah apa semua, itu yang sampai ke satu tahap, kita boleh adukan perkara ini ke mahkamah. Katalah mak pun bila dah bercerai tadi tu, dia tak fikir langsung dah pasal si anak tadi tu. Jadi sebenarnya orang yang berkepentingan yang lain tu, contoh macam ibu sebelah ibu, nenek sebelah mak dia, ataupun nenek sebelah bapak dia, ataupun adik-beradik tadi tu, makcik-makcik budak ni, dan si anak ni, dia boleh berbuat juga sesuatu. Bawakan benda ni ke mahkamah untuk buat satu keputusan. Kalau macam ini ceritanya, alangkah bagus kalau anak tadi tu dijaga oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat contoh, kan? Ataupun boleh dijaga oleh makcik dan pakcik yang benar-benar berdedikasi untuk menjaga si anak. Sebab kalau ikut turutan dia tu, antara yang berhak menjaga makcik lah, makcik-makcik budak ni, kan? Sama ada belah bapa ataupun belah mak, kan? Jadi mungkin anak-anak ni tadi ni, dia serasi pula dengan makcik dia, kan? Itu antara dia. Jadi sebab itu dalam situasi macam ni, walaupun ada turutan, walaupun turutan tadi tu orang tu memang berkemampuan dan layak untuk menjaga, tiba-tiba dia dropkan, dia kata aku tak nak jaga. Macam tadi saya tak nak jaga, awaklah jaga. Betul tak kan? Jadi ketika itu dia ambil hak penjagaan tadi tapi tak sempurna. So orang-orang tertentu sebenarnya yang selagi dalam turutan tadi tu memikirkan kebajikan si anak, dia boleh buat sesuatu untuk bawa benda ni dimajukan ke mahkamah untuk dapatkan satu keputusan, supaya dengan keputusan tadi tu tak ada salahkan siapa-siapa, supaya budak tadi terurus dengan baik. Baik. Jadi begitulah apabila kita ada anak yang OKU, janganlah kita bergaduh, Ustaz. Ni kadang-kadang bila anak yang macam Ustaz kata sihat, bergebut, tiba-tiba jangan tak kenal pun datang. Saya ni, siapa kau ni? Mak angkat dia tiba kan. Tapi Ustaz, itu berkenaan OKU. Bagaimana yang poligami tadi Ustaz? Contohlah kalau anak tu kan, bercerai lah suami dengan isteri, dan suami tu kahwin ramai. Jadi bagaimana? Ya, kalau isu tadi itu memang antara sebab berlaku penceraian suami tadi itu sebab poligami. Ialah isteri pertama ke, isteri ke bapa ke, tak nak, sebab suami dia tu ramai sangat dia punya ni kan. So nak tak nak, si ibu tadi tu memang dah tak nak jaga anak. Kan? Jadi hak penjagaan anak tu, katalah si nenek pun tak nak. Nenek belah mak tu, maknanya nenek belah mak pun tak nak kan. So akhirnya si ayah ni nak tak nak kena jaga lah. Nak tak nak kena jaga. Nak tak nak kena jaga lah. Betul tak kan? Jadi kalau dibawa ke mahkamah pun, dia kata dia nak melepaskan, dia kata aku tak nak jaga, siapa nak jaga budak ni? Betul, kesian lah. Kesian lah. Betul. Jadi sebab itu sebenarnya bukan isu keputusan mahkamah pun. Memang itu antara salah satu turutan dia. Jadi kalau isteri dah drop, dia kata aku tak nak jaga, mak tak nak jaga, nenek pun tak nak jaga, kan? So ayah lah kena jaga. Lebih-lebih lagi ayah tadi pada dasarnya berkemampuan lah, sebab dia berpoligami, betul tak? Suami isteri ramai. Jadi takkan tak boleh nak jaga anak yang ramai, kan? Anak sihat ke tak sihat ke, pada dasarnya memang itu salah satu syarat nak jadi suami, nak jadi ayah, berkemampuan kan. Jadi jangan cerita pasal mampu satu saja. Mampu untuk ialah perkara untuk apa kata orang, untuk berkahwin saja. Yang itu mampu kan, boleh pikat sana, boleh pikat ni, boleh bagi macam-macam. Tapi untuk urusan-urusan lain tak mampu, sampai dia kata saya tak boleh nak jaga anak ni, saya nak jaga bini ramai pula. Apa masalahnya? Sedangkan antara perkara yang lahir daripada perkahwinan tu adalah zuriat, adalah anak, kan? Jadi kat situ keutamaannya, bila dah macam itu ceritanya, isteri mak dah drop, dah lepaskan tanggungjawab, si nenek pun tak mampu, dia kata kan. So pergilah ke orang yang ketiga, itulah si ayah. So ketika itu ibarat ayah tu, you sanggup ke tak sanggup ke, you nak ke you tak nak ke, dekat situlah. Kan? Cumanya bila dah berlaku penganiayaan pula, itu dah cerita bab lain. Mahkamah akan buat keputusan, tapi kena ada pihak yang bawa benda ni ke mahkamah ke macam mana, ke fikirkan macam mana, kan? Jabatan Kebajikan akan ambil maklum, kan? Ini antara perkara yang sebenarnya dalam undang-undang agama dan kenegaraan tu kadang dia akan selari, kan? Sebab kalau agama tadi tu tidak ada penguasaan, memang semua orang langgar, kan? Jadi pihak-pihak tertentu selain pada jabatan agama, bahagian hal ehwal rumah tangga, ataupun kalau kebajikan masyarakat pun di situ ada pihak-pihak berkenaan yang akan ambil maklum perkara-perkara ini.
Sebab itu anak kita ni perlu dijaga, bukan dijaja Ustaz. Ya. Baik, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Mungkin ada sedikit masalah teknikal, Ustaz. Okey. Halo. Okey, silakan. Siapa di sana? Saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Ya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalan saya begini Ustaz. Ya. Dalam sekiranya berpisah lah Ustaz, bercerai Ustaz. Kalau anak tu dua senang Ustaz. Ni masalahnya kalau anak tu ada anak tunggal satu je Ustaz. Yang ini yang jadi perebutan. Betul. Sebelah ayah nak jaga, ibu nak jaga, nenek belah ayah nak jaga, nenek belah ibu pun nak jaga. Kesemuanya kriteria ini cuma mencukupi Ustaz. Jadi dibawa ke mahkamah dan mahkamah dah tentukan bahawa si ayah dapat hak penjagaan. Ini jadi persoalannya. Sekiranya si ayah dah dapat hak penjagaan, anak tu dia keserasian, mak kata Ustaz tadi tu. Dia kadang-kadang dia pergi juga rumah mak dia, ibu dia. Dia pergi situ bermalam, kadang-kadang 2 malam, 3 malam dia pergi kan. Jadi soalan saya, apakah boleh kita tukar hak penjagaan tu kepada ibu pula, ataupun bagaimana caranya untuk kita menyelesaikan masalah yang sebini rupa, sedangkan mahkamah dah tentukan tadi dah dapat hak penjagaan ayah, tapi si anak tu pula kadang-kadang dia keserasian kepada ibu itu soalan saya Ustaz dan Na'i. Senyum nampak gigi, ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak Ustaz dan Na'i. Assalamualaikum. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar. Betul Ustaz, kalau anak ramai boleh dibahagi-bagi. Ini anak tunggal, macam saya pula, gebu dan gempal. Bergebut orang. Jadi bagaimana Ustaz? Mula-mulanya ayah dapat hak, tapi kemudian ibu nak mohon. Jadi bagaimana? Dia macam ni, dia apa yang mahkamah dah putuskan tu betul. Sebab isu ni sekarang ni anak tadi tu bawah umur memayis. Bila sebut bawah memayis ni, dia tak boleh nak urus diri dia. Makan minum dia tak boleh, berak kencing pun kadang tak reti, baju kain apa semua kan. Jadi sebab itu dia kena ada nombor 1, diputuskan siapa berhak menjaga. Jadi kalau mahkamah dah putuskan yang berhak menjaga, ibu pun okey juga. Katalah tengok kod syarat dia, ibu okey, nenek pun okey. Tapi tengok-tengok mahkamah dah putuskan bapa lagi berhak untuk menjaga si anak. Jadi bila kita dah faham hak penjagaan anak tu, si bapa yang dapat, so bermakna tak menafikan anak tadi tu tak boleh jumpa mak dia, anak tu tak boleh jumpa nenek dia, sila tak ada. Sebab tu kadang dia hak penjagaan tu satu, yang lain tu mungkin dapat hak melawat. Hak bermalam. Tentu kan macam tadi kan. Isnin sampai Jumaat dia akan duduk dengan bapak dia. Bapak dia uruskanlah pergi sekolah lah apa semua bla bla. Petang lepas asar dia akan hantar rumah mak dia ataupun hantar rumah nenek dia untuk bermalam. 2 malam tu cuti ke mak dia nak bawa jalan pergi mana ke zoo ke apa ke, silalah tak masalah. Petang Ahad bapak dia collect balik, ambil balik kan. Sebab dalam isu ni sebenarnya penjagaan tu penting. Sebab kalau tidak macam tadi, ni berebut nak jaga, tapi budak tu tak makan. Kan? Budak tu tak minum. Pampers pun dah berapa hari tak bertukar. Kau sibuk semua nak hak penjagaan tapi budak ni makan minum dia tak dirawat apa semua. Apa cerita dia? Jadi sebab tu mahkamah putuskan satu, engkau jaga semua. Makan minum dia, berak kencing dia kan, kesihatan dia. Kalau budak tu kena pergi hantar taska ke tadika ke macam mana, seorang ni kan, seorang ni kena. Itu kalau mana kalau mahkamah dah putuskan bapak lah. Adapun yang tadi tu nak bermalam, nak pergi berjalan apa semua, tiba-tiba katalah si bapak pun kadang mungkin sampai masanya kena outstation, tak boleh nak bawa anak. Jadi bermakna memang terpaksa ditinggalkan kepada ibunya ataupun neneknya atau siapa-siapa yang berkenaan lah, yang lebih serasi dengan anak ni tadi tu yang boleh kan. So dalam situasi ni kita jangan salah faham bila maknanya mahkamah dah putuskan hak penjagaan kan, kita pun nak gaduh tak puas hati sebagainya. Walhasil sebenarnya hak penjagaan tadi tu lebih mengutamakan si kebajikan anak tu sendiri kan. So ini antara perkara yang kita nak kena lihat. Adapun yang lain-lain tadi tu boleh bawa berbincang kan, ataupun tiba-tiba katalah mahkamah dah putuskan hak penjagaan anak kepada si ayah pun okey, tak jadi masalah kan. Tapi bila sampai satu masa si mak ni tadi dah dapat kesedaran dan dia rasa kesilapan dia, jadi dia minta maaf dengan bekas suami dia, lepas tu dia buat perjanjian baru, tak apalah, selagi mana sekarang ni mahkamah putuskan kita carry on, tak ada masalah. Tapi boleh tak banyakkan lebih masa dengan dia juga, ibu boleh, tak ada masalah, buat berbincang sajalah
kan. Sampailah tadi tu si anak dah cukup syarat dia kan, umur 7 tahun ke, 9 tahun ke, 11 tahun ke. Jadi ketika itu mungkin si ayah tu sendiri boleh melepaskan. Tak apalah, saya bagilah. Duduklah dengan mak. Duduklah dengan ni, contoh kan. Tak ada isu pun kan. Cuma macam tadi, ketentuan yang mahkamah putuskan tadi tu bukan nak ngaya siapa-siapa pun, tapi nak memastikan si anak tadi tu kebajikannya terjamin hidupnya kan. Jadi yang tadi tu bawa bincang je lah. Benda boleh bincang, boleh bincang. Baik, itu soalan tentang anak tunggal. Ini anak lelaki dan anak perempuan, Ustaz. Seperti yang diajukan oleh sahabat kita, Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz dan dai yang dihormati. Waalaikumsalam. Adakah Islam membenarkan anak lelaki tinggal dengan ibunya kerana ia sebagai pewaris, dan anak perempuan tinggal dengan bapanya? Senang katanya, bila masa nikah anak perempuan tidak perlu susah mencari walinya, dan kedua pihak setuju dengan musyawarah ini. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Dan soalan ini kita nak tunda seketika kerana kita nak bertasbih. Kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bersua kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Dai Hakim, juga panel kita Ustaz Mat Ghazali Ibrahim, membicarakan topik munakahat siapa yang berhak. Dan tadi sebelum kita berhenti berehat, ada satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita Pak Suli Romli, bertanyakan berkaitan bila suami isteri dia tak pergi mahkamah, dia hanya bincang semeja. Dia kata tak apalah, yang anak lelaki dibagi kepada maknya, ibunya, dan anak perempuan dibagi kepada ayahnya. Bagaimana Ustaz? Pada dasarnya alhamdulillah lah kalau itu dah keputusan bersama kan. Sebab apa pun macam tadi kita bawa bincang dulu kan. Bawa bincang sebelum nak pergi mahkamah ke, sebelum nak apa ke, bawa bincang. Jadi maknanya oleh kerana anak ni semuanya masih di bawah umur mumayyiz, so maknanya perlu penjagaan kan. Kata orang, tumpuan besar oleh siapa-siapalah, mak si ayah tadi tu. So diputuskan okey, yang lelaki duduk dengan mak dia kan, yang perempuan duduk dengan ayah dia. Tak payahlah kita, mungkin bukan isu pun nanti yang ini sebab nanti nak kahwin jadi wali dia, betul kan? Yang ini nanti nak tolong mak dia jadi waris keluarga kan. Itu perbincangan ataupun isu hujah-hujah kita je, tapi sebenarnya bukan itu ketetapan dia kan. Tapi bersetuju okey, si anak lelaki ikut mak, anak perempuan ikut bapa. Jadi dalam tempoh penjagaan umur mumayyiz tadi tu, maknanya masing-masing tu kena jagalah, kena beri keutamaan kepada anak tadi tu, dan bawa bincang sekali juga. So makan minum dia macam mana? Dah engkau jaga, untuk katalah suami cakap, dia kata yang sana awak jagalah, yang sini saya jagalah. Kalau itu cerita dia, kalau dia setuju macam tu, awak pun ada kerja, awak pun ada pendapatan, contoh kan. Tu kalau macam itu cerita dia, jalanlah. Tapi kalau ceritanya kata yang sini saya jaga, yang sana awak jaga, memang jagalah. Tapi duit belanja awak kena keluar lah. Yang sana tu memang awak kena keluar, suami kena keluar, contoh kan, bekas suami kena keluar. Yang sini sama juga, si ayahnya kena keluar. Kalau itu persetujuannya, jalan je lah, tak jadi masalah. Kan? Sampai bila? Sampai bila-bila lah. Selagi itu perjanjian dia, persetujuan dia, katalah sampai satu tahap pula, cuba saya pun nak rasa jugalah jaga anak lelaki ke, jaga anak perempuan ke, sila, tak jadi masalah. Sebab ialah kadang daripada penjagaan anak tadi itu sebenarnya datanglah kasih sayang, datanglah perasaan kan. Macam mana kita pegang tapak anak tadi tu kan, lagi kecil daripada kita punya tapak tangan, contoh kan, kecil jari tapak kaki dia tu. Sekarang ni mungkin dah sama besar, ataupun mungkin dah lebih panjang sikit dah. Jadi itu sebenarnya daripada perubahan-perubahan tadi itu sebenarnya ada sesuatu, sama ada dari segi emosi ke, dari segi apalah yang Allah berikan, campakkan kepada si ibu dan si ayah tadi itu ya. Jadi walaupun apa mereka telah melakukan macam tadilah, apa-apa yang dah bergaduh dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama kan, demi kasih sayang anak tadi itu, takkanlah permusuhan tadi itu nak berpanjangan kan. Jadi dah boleh bincang, alhamdulillah cantik lah. Sampailah benda tu sampai bila pun, katalah tiba-tiba yang ni ada jodohnya, yang bekas suami ada jodoh dia, yang bekas isteri pun ada jodohnya. Jadi bawa berbincang juga. Sebab pada dasarnya macam tadilah, kalau ikutkan selagi anak tadi tu di bawah umur mumayyiz, mak dia jaga. Tapi bila maknya berkahwin baru, so pada dasarnya hak penjagaan anak tu gugur. Tapi oleh kerana si bapa tiri tadi tu seorang ayah yang bagus, dan tak ada isu pun dengan anak tiri tadi tu,
jalan saja. Begitu juga, jangan kau ingat mentang-mentang bekas suami kau kahwin kau nak tarik balik hak penjagaan anak, walhal sebenarnya kau pun berkahwin juga dan isteri kau tu mak tiri kepada si anak tadi tu mungkin merupakan ancaman juga sebab budak ni tak serasi kan. Contoh. Jadi ini antara perkara yang sebenarnya kena imbal balik, fikir, bincang baik-baik dan utamakan si anak tadi tu sebenarnya kan. Baik Ustaz, kalau lihat syarat yang pertama seorang ibu nak menjaga anaknya kena Islam Ustaz. Jadi kalau boleh kita kaitkan dengan satu soalan yang diajukan oleh Rosmahizan Abdullah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Pada situasi bekas isteri sebelum ini memeluk Islam kerana berkahwin. Kemudian terjadinya perceraian antara pasangan tersebut dan bekas isteri membawa lari anaknya ke negara asal. Bagaimana dengan hak penjagaan kerana dibimbangi bekas isteri akan menukar agama anak tersebut dan siapa yang berhak ke atas anak tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Rosmahizan Abdullah atas soalan. Jadi kalau kita lihat di sini yang kita bincang tadi tu, maknanya yang nak menjaga tadi tu ada syarat dia Islam kan. Jadi bila macam tadilah bukan Islam, lepas tu masuk Islam sebab nak berkahwin sebab bakal suami itu adalah Islam. Jadi dia berkahwin kan. Bila dah berkahwin dapat anak, lepas tu bercerai kan. Lepas tu bila dah bercerai si isteri tadi tu memang pada dasarnya hak penjagaan anak tu kepada si ibu kan, kepada bekas isteri lah. Tapi oleh kerana bekas isteri tadi tu ataupun si ibu tadi tu dah murtad, jadi maknanya kalau ikutkan penjagaan anak tu dah tak boleh pergi kat dia. Gugur lah. Dah gugur dah. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat sepatutnya katalah si ibu tadi tu masih Islam. Dia layaklah jaga. Dia berakal, perangainya bagus, dia berkemampuan, tapi rupanya dia nak bawa lari anak dia tadi tu nak pisahkan dengan bapak dia. Sebab yang bercerai suami isteri. Tapi anak tadi tu tak bercerai dengan bapak dia, betul tak? Anak tak bercerai dengan mak dia. Tapi si ibu tadi tu nak bawa lari balik pergi Australia, nak pisahkan dengan si ayah. Dekat situ pun dah boleh menggugurkan juga hak penjagaan. Pada dasar dia macam tu kan. Apatah lagi sekarang ni si mak tadi tu dah murtad dan mak ni pula ambil anak tadi tu bawa lari pergi balik negara dia kan, tak nak bagi jumpa si bapak tadi tu, bermakna sudah pastilah kan. Kalau nak cerita pasal barangkali kita tak tahu, tapi makna kalau dah mak dia pun dah murtad, dah keluar Islam, lepas tu bawa lah si anak tadi tu duduk dekat negara dia, walau negara tu bukan negara Islam, jadi sudah pastilah si anak tadi tu bukan nanti akan jadi orang bukan Islam juga. Jadi ketika ini si bapak tadi tu boleh buat sesuatu lah. Kalau dia nak ambil tindakan mahkamah, dia boleh. Walaupun benda tu melibatkan negara, pada dasarnya dia boleh berjuang lah untuk menyelamatkan si anak tadi tu, nak selamatkan akidah dia, nak selamatkan macam-macam lagi lah dan perkaranya. Jadi pada dasarnya si ayah tadi tu memang wajar sangatlah berbuat kan, untuk perkara yang sepatutnya. Dan dalam hal ni, situasi ni, kalau si ayah tadi tu dia tak berbuat sesuatu sedangkan dia berkemampuan nak bawa private mahkamah ke semua, tapi dia tak buat kan. Walhal dia dah tahu dah bekas isterinya dah murtad dah kan. Lepas tu anak tadi tu dibawa lari pula, dan anak ni maknanya sampai satu masa nanti mungkin akan dimurtadkan jugalah kan. Jadi ketika itu kalaulah si suami tadi tu ataupun si ayah tadi tu, si bekas suami tu tidak berbuat sesuatu demi kebajikan si anak tadi tu dengan agamanya, dengan macam-macam, jadi boleh jatuh dayus kan. Betul si bapak tadi tu kan. Ini antara perkara yang perlu kita fikirkan juga. Baik. Antara soalan yang saya fikir menarik juga untuk kita bicarakan, yang ramai orang terlepas pandang Ustaz akan hukumnya, iaitu satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita di ruangan Facebook oleh Anrin. Anrin, senang nak sebut ya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bolehkah bekas suami mengatakan dia tidak boleh memberi nafkah kepada anak kerana dia mempunyai tanggungan lain, iaitu isteri dan anak lain? Apa hak anak yang dijaga bekas isteri? Harap dapat pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Anrin atas soalan. Jadi kalau dalam situasi ini memanglah anak tadi tu dijaga oleh si ibu kan, maknanya bekas isteri kan. Jadi penjagaan dia dalam bab hadanah, dia mengutamakan isu penjagaan, siapa yang lagi berhak jaga ataupun siapa nak jaga. Tapi dalam situasi ini maknanya si ibu tu berhak jaga dan si ibu pun nak jaga. So ibu jagalah kan. Adapun tentang nafkah si anak tadi tu,
dia memang kena tuntut lah. Memang kena tuntut kepada si bapa tadi tu. Bapa maknanya dia kena macam mana dia boleh belanjakan duit dia untuk isteri lain dan untuk anak-anak yang lain. Sedangkan ini pun anak dia, darah daging dia, binti dia ataupun ben dia. So pada dasarnya si bapa tadi tu memang wajib lah kan memberi nafkah. Tak dapat tidak kenalah. Kena juga kan. Jadi bila bawa berbincang tak mau kan ataupun mula-mula bincang okey cantik, setahun cantik, 2 tahun dia dah mula ni lain macam. Jadi sebenarnya si ibu tadi tu ataupun bekas isteri tadi tu boleh bawa perkara ini ke mahkamah untuk bawa kes lagi, satu namanya menuntut nafkah. So tak ada isu lah. Dan tiba-tiba tengah tuntut nafkah tu si ayah pula fight, dia kata nak jaga anak. Dulu masa kita bincang elok-elok kau tak sibuk pula nak jaga anak, bahkan kau pula yang culah tak nak bagi nafkah. So sekarang ni bila aku tuntut nafkah engkau sibuk pula nak jaga anak. Katalah okey kau jagalah. Contoh tiba-tiba kan. Jadi bila benda tu dah berlaku dekat mahkamah buat keputusan, lagi dua lagi jenuh lah si ayah tadi tu. Satu, isu engkau sekarang ni jadi penjaga, engkau jangan main-main. Yang kedua, nafkah lagilah. Tu kan. Jadi perkara ini sebenarnya pada dasarnya kalau berlakulah macam tadi, si ayah tadi tu tidak bertanggungjawab, culah nafkah dan sebagainya, si ibu tadi tu ataupun bekas isteri tadi tu boleh failkan perkara ini ke mahkamah. Baik Ustaz. Jadi jangan kita bergaduh. Siapa yang mampu maka jagalah anak tersebut. Baiklah. Dari Acik Zainun Yahya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu telah diceraikan. Mahkamah memerintah bapa bayar RM150 sebulan kepada bapa. Masa ini ibu setuju sebab bapa tidak mampu. Tapi bayaran dibuat hanya 5 bulan. Bolehkah ibu menuntut wang tersebut setelah lama 24 tahun saya rasa sebab rupanya suami ni kaya raya sekarang. Okey. Kan Ustaz? Jadi kalau apa yang telah diputuskan tadi macam tadi bila berlaku penceraian, lepas tu mahkamah putuskan si bapa kena beri nafkah kepada si anak tadi tu selama RM150 selama budak tu inilah satu di bawah umur tanggungan hadonah tadi tu 7 tahun ke 9 tahun ke 11 tahun, tapi itu hak penjagaan anak yang 7 tahun 9 tahun ataupun 11 tahun, tapi hak nafkah sampai budak tu besar. Sampai budak tu besar, sampai budak tu bekerja, dia dah ada pendapatan sendiri, barulah bapak tu tak bayar fitrah tu. Maknanya bila tak bayar fitrah maknanya tak perlu tanggung lah. So budak tu dah besar, dia dah ada kerja, dia dah ada duit, dia boleh bayar fitrah sendiri. So maknanya dia tak perlukan nafkah daripada mak ayah kan. So dalam situasi macam ni, katalah memang boleh bayar 5 bulan saja. Dia kata 5 bulan tadi tu kan. Lepas tu dia tak bayar. Jadi sebenarnya pada dasarnya yang dia tak bayar berapa bulan, bawalah sampai 24 tahun tu, katalah sampai umur budak tu dah bekerja kan. Bermakna itu merupakan hutang. Jadi hutang. Bapak tu berhutang kepada siapa? Bekas isteri dia. Dan sebab isteri tadi tu, si ibu tadi tu, dia kena keluarkan duit. Maknanya untuk katalah memang untuk belanja besarkan anak tadi tu, sekolahkan dia, makan minum dia, kain baju dia, RM150 sebulan yang sepatutnya dikeluarkan oleh si bapa, tapi bapa banyak bawa alasan apa semua. So akhirnya mak tu kena keluarkan duit sendiri. So berhutanglah pada dasarnya macam tu. Duit kena bayar lah. Jadi bila itu cerita dia pada dasarnya memang kalau dari segi hukum memang boleh nuntut lah. Sebab dia kata kaya rupanya bekas suami aku ni contoh kan. Apa tak kayanya kau simpan duit RM150 berapa lama memang kaya lah kan. Jadi itu pada dasarnya apa-apa yang telah diputuskan oleh mahkamah, kalau berlaku culah tak culah tu, dia sebenarnya melibatkan macam tadi itulah, benda tu menjadi hutang. Menjadi beban. Sebab orang ni kalau ketidak dia boleh saving duit dia, katalah si mak tadi tu boleh saving RM150 duit dia untuk tiba-tiba tak pasal-pasal kena belanjakan untuk si anak. Takkan dia takkan selagi bapak dia tak bagi duit, selagi tu aku tak bagi makan kat dia. Ini mak jenis apa pula kan. Jadi memang tak wajar. Jadi nak tanda atas dasar dia ibu, dia dibelanjakan lah. Dia belanjakan untuk menyara si anak tadi tu, tapi dia terpaksa ambil satu jumlah duit yang lain kan. Sepatutnya duit tadi tu dibayar oleh si ayah. So dalam situasi ini sebenarnya si ayah telah berhutang kan kepada si anak tadi tu kan, sebab oleh kerana si ibu tu terpaksa mengeluarkan belanja. Jadi pada dasarnya tak salah pun kalau dia nak menuntut kan. Jadi boleh bawa benda ni mahkamah, bawa. Kalau tak boleh bawa, benda ni memang sampai ke sudah lah kan. Antara isu dia mungkin nanti bila si ayah tadi meninggal, so bekas isteri tadi tu kan boleh menuntut lah
daripada hartanya menunjukkan ini hak penjagaan yang sepatutnya dibelanjakan, tapi dia ni telah culah, dia menipu dan sebagainya, walhal dia berkemampuan. Ya, baik. Jadi hari ini kepada ayah, jangan lupa untuk tunaikan hak penjagaan kita kepada anak-anak kita. Baiklah. Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi macam biasa teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9. Jumpa selepas ini. Pastinya Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga panel kita Ustaz Mat Ghazali Ibrahim, membicarakan berkaitan topik munakahat siapa yang berhak. Baiklah, kita nak terus meraihkan soalan seterusnya. Kali ini dari Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz Mat Ghazali, Da'i Hakim, warga kerja TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam. Mengikut pendapat Imam Al-Qurtubi mengatakan tidak gugur hadanah dengan perkahwinan. Bagaimana pula pendapat di sisi ulama Syafi'iyah? Adakah sama dengan pendapat Imam Al-Qurtubi dalam situasi ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Izzuddin atas soalan. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak kepada Tuan Izzuddin kita ni kan. Mungkin Tuan Izzuddin pun dia study juga ni kan, sampai keluar nama Imam Qurtubi tu kan. Jadi memang berdasarkan kepada hadis yang mukadimah tadi saya bacakan, dia punya maknanya memang itu antara situasi dia kan. Berlaku penceraian, suami isteri ada anak bawah umur, ada bawah umur memayis. Jadi si isteri tadi itu mengadu kepada Nabi. Nabi kata kamu yang lebih berhak menjaganya sebab kamu lahirkan dia, kamu kandungkan dia, kamu besarkan dia, kamu bagi susu dan sebagainya. Jadi kamu sebagai ibu dan kamu adalah berhak untuk menjaga si anak tadi itu. Sebab itu kalau kita lihat turutan hak penjagaan anak tu, pertama ibu kepada si anak tadi tu kan. Kalau tak mampu, tak layak apa sebagainya, pergi kepada yang kedua, ibu kepada ibu si anak tadi, maknanya nenek lah, nenek sebelah mak kan. Kalau tak layak juga boleh pergi kepada yang ketiga, bapa kepada si anak tadi tu kan, dan seterusnya kan. Jadi dalam situasi tadi tu, bila berlaku penceraian, si ibu lebih utama kan, jaga sampai Nabi kata, Nabi bagi dia punya guideline dia kan. Guideline dia maknanya guideline dia sampailah kamu berkahwin kan. Masuk berkahwin tadi apa? Jadi hikmah bila sebut si ibu tadi tu berkahwin tu, maknanya dia punya makna tu hanya orang yang melalui situasi tadi tu yang lebih mengetahui kan. Sebab kenapa Nabi sebut macam tu? Sebab ialah bila kamu dah ada suami baru kan, dah ada suami baru, jadi adakah bekas suami baru ni serasi dengan anak kamu ni kan? Sebab itu pun dah jadi kata orang bapa tiri, dah jadi anak tiri kan. Jadi dia serasi ke tak serasi, sesuai ke tak sesuai, ada ancaman ke tak ada ancaman, ada kebarangkalian kamu nanti diabaikan, si anak tadi akan diabaikan ke tidak. Sebab biasalah sebelum ni si mak tadi tu boleh beri tumpuan 100% kepada si anak sebab tak ada orang lain. Tiba-tiba ada suami kan, dah memang tanggungjawab si isteri tu kena khidmat kepada suami, kena taat kepada suami. Tapi dalam masa yang sama tadi tu kan, dia nak kena jaga anak pula kan. Jadi kalau suami itu suami yang bagus, yang faham situasi, yang memang tak ada masalah, lagi dia menyayangi anak dia tadi tu, walaupun bukan anak darah daging dia kan, tapi dia menyayangi anak tadi tu, anak tiri tadi tu. So pada dasarnya saya minta maaf sebab saya pun tak baca dalam perbahasan mazhab Syafi'i, tapi segi pelaksanaan kita di Malaysia, maka masyarakat pun tidak menjadi alasan, tidak menjadi masalah gugurnya hak penjagaan anak tadi kepada si ibu. Pada dasarnya tak ada kan. Kalau suami tadi tu suami yang bagus lah, yang bagus, yang baik, yang bertanggungjawab, silat bulan lagi bagus daripada bekas suami pula contoh bapak kan dulu, bapak budak ni pula kan, kadang bagi nafkah culah tak tengok langsung, dah bagi hak kata untuk menziarah, untuk melawat, untuk bawa anak ni pergi outing ke, tak ambil langsung lah apa semua bla 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 bla, dah janji pergi sekolah mak hantar, balik sekolah bapa ambil, tak buat juga contoh. Tiba-tiba yang suami baru ni tadi ni, yang si bapa tiri ni pula bagus, baik, jaga semua, bukan hantar pagi ambil petang
semualah tak jadi masalah. So dalam situasi begini, pada dasarnya kalaupun orang yang belah sana tu, bapa tadi tu saja nak cari alasan macam mana aku nak ambil hak penjagaan si anak tadi tu, kan? Tengok-tengok, oh bekas bini aku dah kahwin, oh dia pun jolok, dia masuk bawa kes. Tengok-tengok bila fight kat mahkamah, si bapa tadi tu, si bapa tiri tadi adalah bapa yang bagus, bapa tiri yang bagus dengan rekodnya, dengan kemampuannya, tak ada kes jenayah lah apa semua lah. Walah tengok bila bapa tadi ada kes jenayah pula. Dah ada itu, dah ada ini dan sebagainya, dengan culah tak bagi nafkah lah apa semua. Jadi pada dasarnya di sini tidak menggugurkan kan, hak penjagaan anak tadi ke atas si ibu, kan? Cumanya macam tadilah, kalau suami tu yang memang banyak isu, banyak benda-benda tak bagus apa semua, sampai boleh mengabaikan kebajikan si anak, jadi ketika itu pihak-pihak bertentu boleh bawa kes ni ke mahkamah ke untuk mendapatkan hak penjagaan anak, kan? Baik Ustaz, saya suka dengan soalan yang diajukan oleh Nurul Hidayah Saifuddin, menarik untuk kita bicarakan. Assalamualaikum Ustaz serta da'i. Waalaikumsalam. Wajarkah dilakukan penggiliran dalam penjagaan anak? Adakah ini sebagai salah satu cara untuk kembali rujuk bagi pasangan? Sekian, terima kasih. Terima kasih juga kepada Hidayah atas soalan penggiliran. Ustaz, dia macam mana pun selagi anak-anak tadi tu belum lepas umur memayis, jadi memang kena ada satu keputusan, bapa yang jaga ataupun mak yang jaga, kan? Kalaupun dah sampai umur memayis, budak tadi tu boleh pilih pula dia nak duduk dengan mak ke dan duduk bapa, kan? Sampailah budak tadi tu dah berdikari lah, dah bekerja apa semua, kan? Jadi macam mana pun penjagaan tadi tu kena ada keutamaan, mak ke, bapa ke, nenek ke, macam mana tu satu, kan? Jadi macam yang tadilah kita dah putuskan juga, mahkamah dah bagi penjagaan anak kepada si bapa, tapi mak nak bergilir, sila, tak ada masalah. Yang itu sebenarnya jadual saja, kan? Okey, 3 hari kat sini, 4 hari kat sini, 4 hari kat sini, 3 hari kat sini, siang kat sini, malam kat sini, hujung minggu ni dengan sini, hujung minggu tu dengan sana. Itu sebenarnya segi penggiliran saja. Ataupun hikmah dia untuk kembali rujuk pula pasangan suami isteri itu, wallahu alam bisawab, kan? Sebab banyak kes pun tak rujuk juga. Betul. Kan? Sudahnya bekas suami kahwin lain, bekas isteri kahwin lain. Betul. Tapi ada separuh kes pula kembali rujuk. Tapi kembali rujuk bukan dalam tempoh edah tadi tu, kan? Sebab rujuk tu kena berlaku dalam edah, barulah ada talak raj'i ke, kan? So kebanyakan yang ada juga yang berkahwin semula, tapi macam tadi dah, kadang lepas anak tu dah besar pula dah, kan? Sebab dia ialah dalam tempoh penggiliran tadi tu, kejap pergi dengan mak, kejap dengan bapa apa semua, kan? Jadi mungkin masing-masing muhasabah, bapaknya muhasabah, maknya muhasabah. So akhirnya dia kata, dia orang pun bincang balik, apa masalah kalau kita kahwin semula. Betul. So mungkin tak ada masalah, so carry on juga, sebab masing-masing dah kenal. Nak cari makwa baru jenuh lagi, nak kena belanja lagi, nak kena keluar modal lagi, contoh, kan? Jadi tiba-tiba dia kata, why not kita kahwin semula, silalah, kan? Kahwin semula tu maknanya nak hidup bersama balik, sila, tak jadi masalah. Jadi hikmah dia hanya Allah saja mengetahui, kan? Mungkin juga dengan tempoh penggiliran tadi tu, kan, jaga di situ mungkin boleh jelah masing-masing, sebab fikirkan tentang anak tadi tu, kan? Kan kalau suami bekas suami berkahwin, ya, masalah juga dengan si anak tadi, kan? Sebab isu tiri, anak tiri, mak tiri. Begitu juga kalau bekas isteri tadi tu berkahwin dengan suami baru, akan timbul tu. Jadi akhirnya mungkin dia kata, tak payahlah kita sebenarnya dulu tu kita masing-masing tengah berangin ke apa semua, wallahu alam. So jadi bila jadi penceraian tadi tu dengan menjaga anak, so akhirnya masing-masing dapat muhasabah dan fikirkan, tak apalah kita carry on balik ke macam mana. So itu sebenarnya hikmahnya hanya Allah saja yang maha mengetahui. Baik, jadi jawapannya mudah, tiada masalah. Dan kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz, temui pasukan Agrobank di Hall A dan Agroyos di Hall C di Maha 2022 mulai 4 hingga 14 Ogos di Maib Serdang. Anda berpeluang menyertai pelbagai promosi dan aktiviti menarik yang disediakan. Kad Takaful Kasih Plus edisi Maha 2020 juga menanti anda. Baiklah, kita nak rehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kata orang tua, adat tua menanggung ragam, adat pasang berturun naik. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Jadi setiap perkara kebaikan yang kita lakukan, termasuklah menjaga anak,
akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga panel kita Ustaz Mat Ghazali Ibrahim membicarakan topik munakahat, iaitu siapa yang berhak. Baiklah, soalan seterusnya dari Kasih Aina. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, terdapat situasi di mana ayah berkahwin lain setelah kematian ibu. Setelah berkahwin, si ayah telah menghalau anak-anaknya keluar dari rumah. Anak-anak berusia 20-an terpaksa bekerja menyara kehidupan sendiri. Sekarang anak-anak tersebut telah berkahwin. Adakah anak-anak tadi boleh menuntut hak mereka ke atas si ayah berhubung kos sara hidupnya? Terima kasih kepada Kasih Aina. Macam-macam Ustaz ya. Macam drama tu Ustaz. Silakan. Tapi pada dasarnya begitulah, sebab menyara anak ni sebab dalam Islam ni, kalau kita lihat nak tengok orang tu jatuh miskin ke, fakir ke, okey, dia punya situasi itu selesa tak selesa pun, dia ada namanya haddul kifayah, ada tahap kecukupan ya. Jadi tahap kecukupan ni diambil daripada 6 perkara utama: makan minum, tempat tinggal, pakaian, perubatan, pendidikan dan juga pengangkutan ya. Jadi 6 perkara inilah. Jadi kalau kita bekerja pun, contoh hakim pun bekerja cari pendapatan. Sebab apa? Sebab kita nak sara 6 perkara inilah. Makan minum anak isteri, betul tak kan? Nak bayar rumah, betul tak kan? Baju, walaupun dapat baju penyuma contoh kan, kita ada pakaian, ada kos dia. Lepas tu rawatan kita, isteri, anak-anak kan sakit. Lepas tu pendidikan, sama ada kita ke ataupun ahli keluarga ke, pendidikan. Lepas tu pengangkutan, nak sana sini pakai kereta, motor dan sebagainya. Jadi ada kos-kos yang perlu dibiaya. Sebab tu kenapa Islam pun menuntut kita cari nafkah, kena bekerja lah, cari rezeki untuk biaya perkara ini kan. Jadi begitu juga yang namanya ayah, dia kena berusaha mencari nafkah untuk sara hidup anak-anak dia. Makan minum dia, tempat tinggalnya, pakaiannya. Jadi macam tadi, mak kepada budak ni meninggal, lepas tu si ayah kahwin baru, lepas tu dihalau anak-anak tadi keluar daripada rumah kan. Bayangkan kalau dihalau tu bawah umur mumayyiz, satu dah berdosa dah. Si ayah tadi tu sepatutnya ayah lah kena jaga anak-anak sampai dewasa. Kalau dia nak keluar rumah tu cerita lain dah berdikari ke apa kan, contoh kan. Jadi itu dah satu bab, berdosa dah kat situ. Yang kedua, naya sebab tidak beri nafkah dan sebagainya. Bayangkan kalaupun katalah dihalau daripada rumah, dia duduk dengan nenek dia kan. Okeylah, nenek tu bertanggungjawab sebab atas dasar nenek kan, atas dasar mana mak dia orang ni anak aku contoh kan. Jadi ni anak zurat aku lah, keturunan aku. Jadi nenek tu jaga atas dasar dia tu nenek kan. Tapi walaupun dia nenek, dia ada kemampuan, pada dasarnya si ayah tadi tu tanggungjawab beri nafkah tak putus kan. Tanggungjawab beri nafkah tak putus kan. Dia beza kalau anak tu duduk dengan mak tak mampu nak bagi nafkah, itu lain cerita sebab bapaknya ada kan, ataupun bapaknya meninggal, itu dia cerita lain. Kalau meninggal mungkin ada harta yang ditinggalkan, jadi harta yang ditinggalkan digunakan untuk biaya si anak tadi kan. Jadi pada dasarnya kalau ikut keutamaan, tanggungjawab si ayah tadi beri nafkah memang tak lepas. Walaupun anak tu dihalau dihalau keluar daripada rumah, satu dia naya anak tu sendiri, dia menzalimi anak tu. Yang lagi utama sebab dia tidak menafkahi anak tersebut kan. Jadi budak tu katalah kecil-kecil kena jadi gelandangan, kutip minta sedekah, kutip benda makan. Cuba kita fikir kan, manusia macam mana ni yang boleh kata orang sanggup untuk berfikir sedemikian. Mampus kau sanalah, contohlah keluar istilah-istilah begitu kan. Tapi Allah tu Maha Kaya kan, yang hidupkan kita, yang matikan kita bukannya mak, bukannya ayah, tapi Allah Subhanahu Taala kan. Jadi dalam situasi begini, kalau si anak tadi tu nak menuntut hak dia, memang boleh lah. Memang boleh pun pada dasarnya, memang boleh kan. Jadi sebab itu kalau kita nak bawa kisah macam zaman Sayyidina Umar dulu, yang ada seorang bapa tu mengadu kepada Sayyidina Umar, dia kata, wahai Sayyidina Umar, tolong nasihat anak aku derhaka pada aku kan. Biasa orang dengar anak derhaka pada bapa. Betul. Bila Sayyidina Umar jumpa anak, dia kata, apa anak tu kata, macam mana aku tak derhaka pada dia, walhal dia terlebih dahulu derhaka kepada aku. Sayyidina Umar terkejut, macam mana pula bapa boleh derhaka dekat anak. Ustaz dengar ni. Kan, contoh kan. Jadi dia tak jadi aku, dia tak jaga aku, dia tak nafkahi aku, dia pergi sibuk pergi masjid, dia tak ajak aku pergi masjid, dia tak ajak aku sembahyang dan sebagainya. So macam mana aku tak derhaka pada dia, sebab dia terlebih dahulu derhaka, maknanya tak mendidik, tidak menyara hidup dan sebagainya. Jadi dalam situasi begini macam tadilah, jangan kau nak cerita kau bapa kau boleh buat macam-macam keputusan, walhal sebenarnya dan bapa tu sendiri sangat bertanggungjawab kepada si anak kan. Bahkan dalam hadis pun Nabi ada cerita tentang
Nabi kata, kau tahu tak siapa yang akan muflis di akhirat? Antaranya macam tadilah, seorang bapa yang bagus, kan? Tapi dia tak tengok anak dia. Sampai dia nak masuk syurga dah, tiba-tiba ada suara panggil, dia kata, ni siapa? Aku anak dia. Memang bapa aku ni bagus, tapi bapa aku tak didik aku. Kan? So aku tak boleh biarkan dia masuk syurga. Kan? Contoh, ini antara kisah-kisah. Jadi sebab itu, kalau si anak tadi tu nak buat, silakan, tak jadi masalah. Yalah, undang-undang pun ada, mahkamah pun ada, cuma macam tadilah. Dan adakah kita sanggup untuk ibarat macam nak buka aib-aib tadi tu, tapi kalau perkara tadi perlu dilakukan atas dasar untuk memberi pengajaran ataupun iktibar, tak salah pun. Baik Ustaz, tadi Ustaz ada memberi satu kenyataan yang kalau kita bincang dulu antara suami dan isteri. Tapi mungkin bila kita bincang tiada kesepakatan, kita pun nak bawa ke mahkamah. Yang pertama dia kerana kos yang besar, yang kedua mungkin lambat. Jadi suami dan isteri dia nak keputusan yang cepat. Jadi dia pun pilih orang ketiga, mungkin jiran sebelah rumah dia. Jadi apakah keputusan yang telah dikeluarkan oleh jiran tersebut boleh diambil sebagai hukum, Ustaz? Boleh, maknanya ibarat dia orang dah macam tadilah, macam tadi kita nak pergi peguam, ambil biro guaman murah, tapi lambat proses dia sikit, kalau nak ambil yang satu lagi cepat, duit kos pula kan. Tapi dalam masa yang sama, mungkin mereka ni perlukan keputusan mahkamah juga supaya senang. Tak ada A, tak ada B, tak ada O, tak ada ni, senang kan. Cumanya nak sampai ke mahkamah tu, sementara nak melalui proses di mahkamah tu, jadi sebenarnya memang boleh pun buat keputusan bersama kan. Jadi mungkin ada khidmat nasihat daripada sahabat-sahabat, kawan-kawan, jiran-jiran, siapa-siapa yang berkenaan lah, sementara nak dapatkan keputusan. Bahkan kadang kalau pergi ke mahkamah dulu pun, jadi sementara belum ada apa-apa keputusan, sebab proses bicara tu kadang panjang. Betul. Yang ini nak tunjukkan dia punya hujah bukti dia, yang ni nak hujah bukti dia, belum macam-macam nanti demam, tak jadi bicara dan sebagainya. Jadi memang proses tu panjang. Kadang memang hakim tu sendiri terpaksa ataupun perlu buat satu keputusan sementara juga. Contoh macam tadi, bila hak penjagaan tu tak tentu lagi, mak nak jaga ke, bapak nak jaga ke. Jadi bila hakim tengok sekali pandang, bapak kena jaga dulu. Apa-apa hal bapak kena jaga dulu, contoh kan. Jadi buat keputusan sementara, walaupun bapak kata, aku tak nak jaga ni, memang aku nak lepaskan kat bini kan. Jadi mak dia pula sebenarnya nak sangat jaga, tapi macam tadilah. So sebenarnya kadang hakim pun akan buat satu keputusan sementara dulu, sementara kan proses pengujahan ke bicara tadi tu dah dapatlah hujah-hujah tentu, barulah akan ada satu keputusan. So dalam hal ni sebenarnya tak salah pun kalau mereka perlukan khidmat sesiapa. Betul. Tapi macam tadilah, orang tu bagaimana pula disenangi dengan dua pihak ke, macam mana ke kan. Jadi bukan sembarangan jugalah nak boleh kutip pendapat-pendapat ni kan. Pendapat daripada member Facebook ke, tembak sana tembak sini. So benda tu pun nak kena ambil kira juga supaya tak jadi isu kemudian hari. Inilah ustaz tu punya pasal lah. Ni kita ni jadi macam ni lah semua. Jadi itu pun perlu diambil kira, dan cumanya dalam situasi itu sebenarnya tak salah pun. Sebab setiap satu perkara tu ada proses dia dan masa dia. Cuma mereka perlu selesaikan apa yang perlu dululah ketika itu. Baik, jadi tak sah untuk kita meminta nasihat dari sahabat kita maupun keluarga kita. Baiklah, soalan yang menarik perhatian saya dari Rosdin Samah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru-kru yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah kesan terhadap hak penjagaan anak bagi seorang isteri yang disabitkan sebagai nusyuz? Mohon pencerahan Ustaz. Wallahu alam. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Rosdin Samah atas soalan. Baik, nusyuz ni pun satu isu, tengok jugalah apa isu dia. Mungkin disebabkan nusyuz tadi tu berlaku penceraian. Jadi bila berlaku penceraian, katalah si isteri tadi tu, si mak tadi tu nak sangat jaga anak. Tapi tengoklah, mak tu Islam, berakal, dia mungkin mampu, duit tak ada masalah, dan dia pun tak adalah isu nak pisahkan dengan bapa. Tapi yang berlaku penceraian tadi tu, yang jadi nusyuz tadi tu sebab perwatakan isteri tu. Katalah isteri ni jadi JRO ke apa ke, jadi secara automatik dengan sikap dia tadi tu, dengan isu penceraian tu, menjatuhkanlah hak penjagaan anak atas dia. Jadi itu je sebenarnya kan. Cumanya kalau yang dikatakan nusyuz tu apa bendanya, dia keluar rumah beli bawang tak bagi tahu kat aku, tak bagi suami tak pasal-pasal naik angin, walhal sebenarnya kalau dia balik rumah benda masak tak ada sebab bawang tak ada pun jadi gaduh juga kan. Jadi istilah nusyuz yang diguna pakai itu apa sebenarnya kan, sampai jadi isu macam-macam tadi tu. Jadi dalam situasi begini kita tak perlu nak serabut-serabut kan. Nusyuz satu bab,
hadanah satu bab. Tapi kalau memang isu nusyuz tadi tu yang boleh mencetuskan penceraian tadi tu memang disebabkan salah satunya yang boleh menggugurkan syarat si ibu menjaga anak, dari situ dah jelas dah, maknanya si ibu tu tak wajarlah untuk jadi penjaga. So hak penjagaan tu akan pergi kepada bapa ataupun kepada siapa-siapa yang seterusnya. Adapun dalam situasi begini macam tadilah, kan? Bila dah bercerai tu satu bab, bila menjaga anak ni satu bab. Kena tu sebab tu kadang dalam bab agama menitik beratkan tentang kebajikan si anak tadi. Betul. Tu jadi yang sudah yang perangai-perangai ni jangan ditunjukkan dekat anak, jadi takut anak tu nanti akan terikut. Jadi akhirnya macam tadilah, dia saling akan membenci. Tu bapak engkau cilaka sekian apa semua sampai tak sudah. So kalau anak tu dengan bapak pula, nanti bapak dia akan cakap ni mak engkau gini kan. Jadi perkara ini tak perlu dipanjang-panjangkan kan. Masing-masing tu ada kelemahan, kesilapan. Ambillah kelemahan kesilapan tadi untuk kita belajar. Sebab tu bila dalam situasi tertentu kadang duk asyik gaduh, sibuk penjagaan, katalah mak sibuk nak jaga, walhal sebenarnya macam tadilah kan, yang jadi isu macam-macam ni sebab ni punya. So bagilah kat bapak tu, biar bapak fikirkan semua, dia punya belanjanya, makan minumnya, nafkahnya. Selagi budak tu tak tidur, dia boleh tidur ke tidak. Jadi kat situ kadang perjuangan seorang ibu tu sangat besar kan. Jadi sebab itu jangan kita pandang remeh, dan macam mana pun yang Allah fardukan, tentukan ke atas si bapa si mak tu adalah untuk kebajikan si anak itu sendiri. Okey Ustaz, Alhamdulillah kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, pejam celik. Sudah pun kita berada di penghujung. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit kesimpulan kepada topik kita hari ini. Dia apa pun bila cerita tentang perjalanan rumah tangga, walaupun memang Allah jadikan kita ni hidup berpasang-pasangan untuk dapatkan kebahagiaan laki, perempuan, suami, isteri kan. Tapi bila dah sampai masanya Allah bagi pada kita anak pula, laki ke perempuan ke, untuk cetuskan lagi kasih sayang kan, kemesraan dalam rumah tangga tu. Namun macam tadilah kan, hari ini pun kadang kita pun tak tahu cerah ke hujan ke. Jadi begitulah perjalanan hidup. Namun bila dah berlaku apa-apa, panduan tu tetap ada kan. Jangan diabaikan begitu saja. Bab hadanah ni kita kena fikirkan juga kan. Sebab apa? Sebab tidak nanti dia akan jadi mangsa kepada si anak, dan anak ni akan membesar. Bayangkan kalaulah banyak sangat isu tentang anak-anak di bawah umur ni dengan penjagaan yang tidak sempurna. So bila mereka tak dapat pendidikan yang sempurna, ajaran yang pengasuhan yang sempurna, bimbingan yang sempurna, akhirnya nanti akan lahir satu generasi yang tidak ada fitrah kemanusiaan, tidak ada kasih sayang. So ini antara perkara yang sebenarnya Allah jadikan kita, Allah tahu manusia ni kena ada peraturan dia. Jadi dia jadikan peraturan dan sebagainya, kita ikut untuk sebaik-baiknya. Namun kalau jadi apa-apa pun ada jalan keluar dia kan, untuk sebaik-baik kan pengajaran kepada kita semua. Baik Ustaz, dan tak molek kalau kita tak tutup dengan sedikit doa ringkas Ustaz. Silakan. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Mat Ghazal Ibrahim yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini, dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan guru kita Ustaz Ahmad Tirmizi Haji Ali, dan juga sahabat panel, sahabat moderator saya iaitu Da'i Anas, bermula 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Jadi sekali lagi terima kasih kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz, dari utara atas sokongan, dari selatan memberi perhatian, dari barat meminjamkan pendengaran, dari timur menjadikan tontonan. Saya Raya Hakim mohon undur diri. Senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.